ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ikhwah muslimin muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah, bertemu kita dalam daurah bulanan kita. Daurah bulanan kita membaca kitab Riyadhus Salihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya kira kuliah kita pada malam ni adalah kuliah yang ketiga, kuliah kita yang ketiga dalam siri kita membaca kitab Riyadhus Salihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullah ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ni kita akan sambung bacaan kita dalam kitab ini. Dan malam ni kita akan baca beberapa buah hadis, dan bermula dengan hadis yang keempat, hadis yang keempat daripada kitab Riyadhus Salihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita lihat hadis yang keempat, buat mereka yang mempunyai kitab Riyadhus Salihin di rumah, boleh buka dan lihat hadis yang keempat. Wa an Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati la rijalan ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر، رواه مسلم. daripada Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, dia berkata sesungguhnya atau sebelum itu daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, dia berkata, ada bahagian kalau dalam terjemahan buku yang ada di tangan saya ni, buku ni, kalau dalam terjemahan hadis yang keempat ni, dia ada satu bahagian yang tertinggal dalam bahagian terjemahan tu. Ada bahagian yang tertinggal, iaitu di bahagian mula tu, kenyataan perawi Abdullah bin Jabir, di mana dia berkata, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Bahagian terjemahan ini tertinggal dalam kitab terjemahan buku yang saya tunjukkan tadi, iaitu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di Madinah terdapat orang-orang yang kamu tidak menempuh sebuah perjalanan dan tidak melintasi sebuah lembah, melainkan mereka bersama-sama kamu. Mereka dihalangi oleh uzur sakit, atau mereka terhalang kerana keuzuran sakit. Dan dalam sebuah riwayat, kata Nabi SAW, melainkan mereka bersekutu dengan kamu dalam pahala, atau mereka bersekutu dengan kamu dalam pahala. Diriwayatkan oleh Muslim.
Baik, kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, hadis yang keempat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini. Dan untuk makluman kita, ya, dalam bab yang pertama ini kita membahaskan tentang ikhlas, ya, dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, ya, perbahasan tentang niat, ya, serta tuntutan supaya ikhlas, ya, dalam amal ibadah. Baik, dalam hadis yang keempat yang kita baru sebentar tadi baca, hadis yang keempat, ya, daripada lafaz Imam Muslim. Baik, saya kira mungkin kita boleh lihat yang hadis yang kelima, ya, kerana dia sebenarnya sebuah hadis, cuma, ya, kalau ikut dalam buku terjemah saya ni dipecahkan jadi dua buah hadis, sedangkan, ya, dia hadis yang keempat dan yang kelima dia berkait antara satu sama lain. Baik, saya sambung, ya, hadis yang kelima, ya, atau riwayat yang kelima. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pulang dari peperangan Tabuk bersama Nabi SAW. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya orang-orang yang ada di belakang kita, orang-orang yang ada di belakang kita di Madinah, kita, atau tidaklah kita melintasi jalan-jalan di gunung ganang dan juga lembah, melainkan mereka bersama-sama kita, mereka ditahan, yakni di Madinah, kerana keuzuran. Baik, kita lihat, ya, kita lihat hadis yang keempat dan hadis yang kelima yang baru sebentar tadi kita baca. Hadis yang keempat atau riwayat yang keempat yang kita baca pada awal tadi, itu daripada riwayat atau lafaz Imam Muslim, manakala dalam lafaz Imam Bukhari dalam riwayat yang kelima, ya, dia berkait dengan tentang perkara yang sama, cuma, ya, dia diriwayatkan dengan lafaz yang berbeza antara Imam Muslim dan Imam Bukhari. Baik, ada satu perkara mungkin sedikit perincian di sini. Imam Muslim dia memisahkan kedua-dua riwayat ini dalam riwayat 4 dan riwayat yang kelima, sedangkan kalau kita perhatikan, kedua-duanya melibatkan kisah yang sama dan kedua-duanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tinggal lagi kenapa beliau pisahkan dan beliau bezakan dan tidak mengatakan bahawa, ya, kedua-dua riwayat 4 dan 5 muttafaqun alaih, ya, istilah yang digunakan, ya, sekiranya satu riwayat itu diriwayatkan oleh kedua-dua Imam Bukhari dan Muslim. Kenapa dia tidak mengatakan sedemikian? Jawapannya, kalau kita perhatikan, ini kerana adanya perbezaan antara kedua-dua lafaz, ya, Imam Muslim dan Imam Bukhari. Dalam lafaz Imam Muslim, ya, iaitu riwayat yang keempat mula kita baca tadi, perawinya Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, manakala lafaz Imam Bukhari, ya, dia datang daripada riwayat Anas bin Malik. Jadi satu Jabir bin Abdullah, satu Anas bin Malik. Yang kemudian adanya sedikit perbezaan dari sudut lafaz-lafaz, ya, yang digunakan oleh kedua-dua perawi. Ya, sebagai contohnya, lafaz Imam Muslim daripada riwayat Jabir bin Abdullah, dia mengatakan, ya, kami bersama Nabi SAW dalam satu peperangan. yakni dia tidak dinyatakan secara spesifik dalam satu peperangan, yakni umum.
Manakala dalam lafaz Anas bin Malik, ya, dia menyatakan secara terperinci, mengatakan bahawa kami pulang dari perang Tabuk. Yang ini dinyatakan perang Tabuk itu secara spesifik. Jadi nampak, kita dapat lihat ya perbezaan antara riwayat Imam Muslim dan riwayat Imam Bukhari, di mana kedua-dua riwayat diriwayatkan oleh perawi sahabat yang berbeza, ya, dengan lafaz-lafaz yang sedikit berbeza, walaupun ya boleh kita tak dapat lari daripada mengatakan bahawa kedua-dua mereka sedang meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sama, ya. Cuma Imam An-Nawawi memilih untuk tidak mengatakan bahawa riwayat ini sebagai muttafaqun alaih. Kenapa? Kerana ya hadisnya diriwayatkan oleh dua perawi sahabat yang berbeza dengan perbezaan lafaz, ya, dalam kedua-dua riwayat mereka itu. Sedangkan hadis yang diistilahkan sebagai muttafaqun alaih, para ulama, ya, sepakat untuk menggunakan istilah muttafaqun alaih hanya untuk hadis yang diriwayatkan oleh perawi daripada sahabat yang sama, ya. Maka memandangkan, ya, riwayat ini diriwayatkan oleh dua sahabat yang berbeza, maka ya tidak dikatakan bahawa hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sekalipun secara amnya ia adalah begitu, ya. Baik, jadi dalam riwayat nombor 4 atau hadis yang keempat yang kita baca tadi, Jabir bin Abdullah mengatakan, ya, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Ya, jadi peperangan yang dimaksudkan ialah perang Tabuk, ya. Perang Tabuk yang berlaku pada kira-kira tahun 10 Hijrah, ya. Kalau tak silap lah, kurang lebih, ya, perang Tabuk, ya, berlaku lewat, ya, dalam sejarah Islam, ya. Baik, jadi kita lihat dia mengatakan, ya, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perangan, iaitu perang Tabuk, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya di Madinah terdapat orang-orang yang kamu tidak menempuh sebuah perjalanan, yakni kamu tidaklah, ya, melewati satu tempat, tidak melewati sebuah lembah, melainkan mereka bersama-sama kamu, ya. Yani bersama-sama kamu dari segi apa? Ya, bersama-sama kamu, yani dari segi mereka turut mendapat pahala. Hanya saja mereka tidak bersama kamu dengan secara fizikal, memandangkan bahawa mereka dihalangi oleh keuzuran sakit. Yani adanya sahabat-sahabat yang tidak dapat turut serta dalam perang Tabuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana mereka sakit. Yani mereka tidak ada keupayaan lah untuk nak turut serta dalam perang Tabuk itu, ya. Baik, jadi dapat disimpulkan daripada kedua hadis yang keempat dan yang kelima, yang berkait antara satu sama lain, ya, merujuk kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sama, ya. Dapat kita simpulkan bahawa mereka yang keluar berjihad, ya, iaitu jihad, perang, ya, demi untuk menegakkan kalimah Allah, ya, mereka mempunyai keutamaan berbanding mereka yang tidak turut serta dalam jihad, ya. Jelas mereka yang berjihad, mereka ada keutamaan, ada kelebihan, ya, ada fadilat yang tidak ada pada mereka yang turut sama dalam jihad, ya. Sekalipun demikian, dapat kita simpulkan juga daripada hadis 4 dan 5 ini bahawa mereka yang berdepan dengan mudarat, mereka yang ada kesukaran, seperti
kalau sekiranya seorang itu OKU, orang kata, orang yang kurang upaya, seperti orang buta atau orang sakit atau orang yang tempang dan seumpamanya. Mereka ini dikategorikan sebagai golongan yang berkeuzuran. Dan dengan keuzuran tersebut mereka diberi pengecualian dan kemaafan daripada turut serta dalam jihad secara khasnya, ya. Kerana, dan kalau kita lihat sebabnya jelas, ya, kerana jihad dia mempunyai, ya, cabaran-cabaran dia yang tersendiri, yang orang yang tidak ada keupayaan, ya, seperti kalau dia buta, tempang dan seumpamanya, akan berdepan dengan, ya, banyak kesusahan dan cabaran, ya. Demikian juga dapat kita simpulkan, ya, tuan-tuan dan puan-puan, bahawasanya mereka yang tidak turut serta dalam jihad kerana satu keuzuran, ternyata bahawa dalam hadis yang baru kita baca tadi, hadis 4 dan 5, berdasarkan sabda Nabi SAW, ternyata bahawa mereka turut mendapat pahala. Mereka turut mendapat pahala seperti kalau sekiranya mereka berjihad. Ya. Ini sedikit, ini perincian lagi, iaitu seseorang yang tidak dapat melaksanakan suatu ibadah atas keuzuran, ternyata bahawa Allah tetap menjanjikan buat mereka yang berkeuzuran itu pahala, ya. Seperti kalau sekiranya dia melaksanakan ibadah itu, benar-benar melaksanakan sebuah ibadah tu. Ini mereka tetap mendapat pahala walaupun mereka tidak melaksanakannya kerana keuzuran. Tapi kerana keuzuran itu, disamping dengan niat mereka untuk nak melaksanakan kalau boleh, kalau bukan kerana keuzuran itu, nescaya mereka akan lakukan. Maka dalam keadaan sedemikian, orang itu, ya, tetap dijanjikan pahala, ya. Seperti mana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni, ya. Sesungguhnya orang-orang yang ada di belakang kita maknanya orang-orang yang kita tinggalkan di Madinah, ya, yang tidak dapat turut serta dalam perang Tabuk itu. Kita tidak melintasi jalan-jalan di gunung-gunung atau lembah, melainkan mereka bersama-sama kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya mereka hampir saja mereka seperti bersama dengan kami, seperti bersama dengan kita, yakni keluar berjihad. Cumanya mereka tidak ada dengan kita secara fizikal, ya, kerana keuzuran mereka itu, tetapi mereka turut bersama, seperti bersama kita dari segi mendapat pahala. Maka ini boleh kita ambil perhatian kaitan antara dua hadis ini dengan bab niat dan ikhlas, ya, bagaimana niat itu memainkan peranan yang cukup besar dalam sesebuah ibadah itu. Bahkan kalau dengan niat untuk nak mengerjakan suatu ibadah, lalu seseorang itu berdepan dengan suatu halangan dan tidak dapat melaksanakan ibadah yang dia inginkan itu, dengan niat itu dia akan mendapat pahala seperti kalau dia benar-benar melaksanakan ibadah yang diinginkan itu. Itu dia, ya. Maka kedua hadis 4 dan 5 ni menunjukkan kebesaran nikmat Allah serta rahmatnya atas manusia, ya. Di mana, ya, orang yang ada keuzuran diberi pengecualian, diberi kemaafan dan turut diberikan pahala, ya. Sekiranya mereka memang benar-benar ada niat untuk nak melaksanakan sebuah ibadah tersebut, ya. Baik, kita lihat hadis yang ke-60, ya. Hadis yang ke-60 daripada, baik, kita baca dulu matan dia. Wa an Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhum
وهو وأبوه وجده صحابيون قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن رواه البخاري. Daripada Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhum, kata Imam An-Nawawi, dia iaitu Ma'an, dia bapanya dan datuknya adalah sahabat. Yani ketiga-tiga generasi itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani sesuatu yang luar biasa dan mungkin jarang-jarang kita dapati seorang sahabat itu begitu, ya. Kedua-dua mereka sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memeluk Islam, ya. Baik, dia berkata, yakni Ma'an berkata, ini pun nama sahabat yang mungkin jarang kita dengar, ya. Ma'an berkata, sekejap. Baik. Ma'an berkata, bapa saya Yazid pernah mengeluarkan beberapa keping wang dinar, wang emas, ya, pada zaman dahulu. Dia bersedekah dengannya, lalu dia titipkan pada seseorang di masjid. Kemudian saya mengambilnya dan membawanya kembali kepada bapaku. Maka bapaku berkata, demi Allah, bukan kamu yang saya inginkan. Maka saya membawa perkara tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda bersabda, bagimu apa yang telah engkau niatkan wahai Yazid, dan bagimu adalah apa yang engkau telah ambil wahai Ma'an. Ya, hadis riwayat Bukhari. Baik, kita perhatikan kisah si anak dengan bapanya dalam hadis ini, ya, yang saya kira sangat menarik, ya, untuk kita ambil perhatian dan ambil pengajaran daripadanya. Si anak iaitu Ma'an, ya, radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan kisah peristiwa yang berlaku dengan bapanya ini. Dia menceritakan bagaimana bapanya iaitu Yazid bersedekah dengan beberapa keping dinar dengan menyerahkan wang sedekahnya itu kepada seorang lelaki di masjid. Yang boleh kita faham, ini kira lelaki tersebut dia menerima wang sedekah dan dia bertindak sebagai, boleh kita kata, amil lah lebih kurang, atau tukang agih sedekah. Dia terima, dikumpulkan dan dia agihkan. Maka Yazid pergi ke masjid, mendapatkan lelaki pengumpul sedekah tersebut, menyerahkan sedekahnya dan pergi. Lalu tak semena-mena Ma'an datang, ya, dan menerima wang sedekah bapanya itu daripada lelaki tersebut. Dan lelaki itu selaku pengagih wang sedekah melihat bahawa Ma'an, iaitu si anak, layak untuk menerima sedekah, maka dia serahkan sedekah bapa Ma'an kepada si anak, kepada Ma'an. Si anak pula apabila dia menerima sedekah tersebut, membawa pulang wang sedekah yang diterimanya itu dan menunjukkannya kepada bapanya. Ternyata bahawa si bapa, iaitu Yazid,
mengenal pasti bahawa itulah wang sedekah yang dia telah sebentar tadi serahkan di masjid. Maka si bapa mengatakan bahawa bukan kau yang aku inginkan. Maknanya aku tak ada nak, bila aku sedekah tadi, aku menginginkan supaya sedekah ini diserahkan kepada orang lain. Maknanya sesiapalah daripada kalangan orang-orang yang memerlukan, daripada kalangan orang-orang fakir miskin, orang yang susah, tetapi bukan kau. Maka si anak apabila mendengar jawapan ayahnya itu, boleh kita kata dia rasa kurang senang dan seumpamanya. Maka dia mengajukan perkara tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, bagi engkau wahai Yazid, apa yang kau telah beri, maksudnya apa yang kau telah sedekahkan, bagi engkau pahala sedekah seperti yang kau telah niatkan. Bagi engkau pula ma'an, apa yang kau telah ambil. Maksudnya memandangkan kau ni layak menerima sedekah, maka tak ada masalah untuk kau ambil wang sedekah tersebut. Ini masing-masing dengan keadaan masing-masing. Si bapa Yazid niat dia nak bersedekah, maka dia keluarkan wang dinar sedekahnya itu. Dia dengan niat dia mendapat pahala sedekah, ya, atas niatnya untuk bersedekah. Ma'an pula dia menerima wang sedekah itu atas dasar bahawa dia orang susah, ya. Adakah dia layak untuk menerima wang dinar sedekah tersebut? Jawapannya ya, kerana dia orang susah, ya. Jadi lihat, ya, bagaimana orang kata apa, istimewanya peristiwa antara ayah dan si anak, ya, dalam hadis ini. Bagaimana, ya, para sahabat adalah orang-orang yang sangat luar biasa, ya, orang-orang yang istimewa, ya. Baik, daripada hadis yang ke-6 ini dapat kita ambil beberapa faedah, ya, yang dapat dinyatakan di sini. Yang pertama, diharuskan atau dibolehkan untuk kita mewakilkan seseorang untuk mengagihkan sedekah kita, ya. Yang ni kita ada wang yang kita nak sedekahkan, cumanya kita tak nak serahkan sendiri sedekah kita itu. Sebaliknya kita nak wakilkan kepada orang perantara, untuk orang perantara itu yang, ya, menyerahkan sedekah kita itu kepada mereka yang layak. Tidak ada masalah, ya. Bahkan kalau kita lihat, cara ini ada kelebihan dia yang tersendiri, ya, di mana orang yang bersedekah itu dapat merahsiakan identiti dia, ya, supaya tak diketahui, ya, supaya orang tak tahulah bahawa dia yang sedekah, ya. Maknanya dari sudut tu seseorang itu dapat jaga niatnya supaya tidak timbul riak, ya, dan sebagainya, ya. Dan mungkin ada sebab-sebab yang lain, mungkin dia tak nak orang tahu bahawa dia bersedekah dan sebagainya, ya. Jadi cara ini ada pertamanya diharuskan, dan ada kelebihan-kelebihan dia yang tersendiri seperti yang kita sebutkan tadi. Dan ini yang dilakukan oleh sahabat Yazid, bapa kepada Ma'an tadi, ya. Baik, juga daripada hadis ini, ya, dapat kita ambil maklum bahawa sesuatu itu jika dilakukan, sesuatu itu jika dilakukan dengan niat yang umum,
maka niat umum itu merangkumi setiap cabang-cabang yang berkaitan. Apa maksudnya? Iaitu si Yazid apabila dia menyerahkan wang sedekahnya kepada wakil tadi, dia menyerahkannya atas ini wang sedekah untuk engkau serahkan kepada sesiapa yang layak. Maka itu umum. Ya. Si Yazid dia tidak menspesifikkan siapa. Dia tak spesifikkan anak-anak yatim misalnya, atau sesiapalah, ya, orang penuntut ilmu ke. Dia tidak spesifikkan siapa penerima yang dia inginkan. Sebabnya dia serahkan, dia kata ini wang sedekah aku, engkau serahkanlah kepada siapa yang layak, ya. Maka berdasarkan keumuman tujuan sedekah itu, si wakil, iaitu wakil yang dilantik untuk nak mengagikan sedekah itu, dia melihat tidak ada halangan untuk wang sedekah itu diserahkan kepada Ma'an, sedangkan Ma'an adalah anak kepada si Yazid, ya. Kerana lihat bagaimana, ya, para sahabat terdiri daripada kalangan orang-orang yang cerdas, yang teliti, memandangkan bahawa si bapa dia tidak spesifikkan sesiapa yang layak menerima, siapa yang tak layak terima dan sebagainya. Maka wakil itu melihat tak ada halangan untuk diserahkan wang sedekah itu, wang dinar itu kepada Ma'an, walaupun Ma'an itu sebenarnya adalah anak kepada si pembayar sedekah tersebut. Lihat, dan kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mempersalahkan wakil tersebut. Kenapa sepatutnya dia tak bagi kat engkau ni anak pembayar tersebut, sepatutnya kau tak boleh terima dan sebagainya. Nabi tak kata macam tu, ya. Maka dapat kita ambil faedah di sini bahawa sesuatu yang dilakukan secara umum, ya, yang diniatkan secara umum, maka dengan keumuman itu dia merangkumi setiap cabang-cabang yang jatuh di bawahnya. Ya, ini kita kata secara amnya lah, ya. Baik, juga dapat kita ambil faedah, ya, daripada kisah yang menarik ini, bahawa dibolehkan antara bapa dan anak membawa perselisihan mereka ke muka pengadilan, kepada mahkamah, ya, untuk kepada tuan qadi dan sebagainya, bagi menyelesaikan salah faham antara mereka, dan perkara tersebut tidak dikira sebagai penderhakaan daripada si anak. Ini agak terperinci, dan barangkali rata-rata kita semua tidak menyangka begitu. Pada hari ini kalau anak berselisih dengan bapa dan isu mereka dibawa ke mahkamah, rata-rata mungkin terus akan menganggap bahawa si anak menderhaka kepada bapanya. Kenapa? Kerana berselisih dengan bapanya dan membawa, ya, permasalahan mereka ke mahkamah untuk kata putus dan sebagainya. Si anak dikira menderhaka. Sedangkan jawapannya tidak begitu, ya. Kerana sekiranya si anak itu dikira menderhaka dalam peristiwa ni, iaitu Ma'an dikira menderhaka kepada bapanya Yazid, nescaya pastinya perkara tersebut akan ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hakikat bahawa Nabi tidak menegur Ma'an, tidak mengatakan kenapa engkau tak selesaikan perkara ini dengan bapa engkau, ya, secara berdua. Nabi tak kata macam tu, ya. Maka realiti bahawa akan berlaku perselisihan, perbezaan pendapat antara anak beranak, antara bapa dengan anak, ya, anak dengan ibu dan sebagainya, itu tidak boleh dihukum sebagai penderhakaan secara automatik, ya. Itu tidak boleh dikira sebagai penderhakaan secara automatik.
ya, kerana perbezaan pandangan adalah satu perkara yang lumrah, ya, apatah lagi yang melibatkan hukum hakam, ya, apa yang melibatkan hukum hakam itu adalah satu perkara, manakala ya soal derhaka atau tidak itu satu perkara yang lain. Maka dalam peristiwa ini, ya, Ma'an ingin kepastian sama ada dia boleh terima atau tidak sedekah yang pada asalnya dibayar oleh bapanya. Itu soal hukum, ya. Jadi permasalahan dia itu tidak dikira sebagai penderhakaan. Nampak? Jadi dia boleh kita kata sedikit terperinci lah, ya, dalam bab, ya, hubungan antara bapa dengan anak, anak dengan bapanya, ya. Baik. Juga boleh kita ambil faedah di sini bahawa percaya atau tidak, seorang bapa boleh membayar sedekahnya kepada anaknya. Bapa boleh membayar sedekahnya kepada anaknya. Bahkan kalau demikian juga dengan zakatnya, bapa boleh bayar zakat kepada anak. Seperti mana sebaliknya, si anak boleh membayar zakat atau sedekahnya kepada bapanya. Tetapi perlu diambil perhatian, dengan syarat si anak bukan di bawah tanggungan si bapa, atau si bapa bukan di bawah tanggungan si anak. Ya, ini bukan di bawah nafkah, di bawah tanggungan nafkah. Kerana kalau si anak masih di bawah tanggungan nafkah si bapa, maka, ya, si anak tidak boleh menerima zakat atau sedekah bapanya. Kenapa? Kerana si anak menerima nafkah. Ya, nafkah iaitu makan minum, ya, pakaian, tempat tinggal disediakan oleh si bapa. Kenapa? Kerana dia masih kecil dan, ya, si bapa memang bertanggungjawab untuk menyediakan perkara ini semua kepada anak-anak. Tetapi berbeza kalau si anak dah besar, dah berdikari, dah bekerja, dan seumpamanya dah berkahwin. Maka waktu itu si anak tidak lagi di bawah tanggungan nafkah si bapa. Ya, baik. Jadi waktu itu boleh tak si bapa bayar zakat atau sedekah kepada si anak? Di sini kita kata boleh, ya, seperti mana dalam peristiwa hadis yang sedang kita bacakan, ya, hadis yang ke-6. Jadi ini pun mungkin ramai yang kurang jelas, ya, yang kurang faham tentang perkara ini. Demikian juga dengan si bapa yang kita sebut tadi. Bapa boleh terima wang zakat atau sedekah kita, dengan syarat si bapa bukan di bawah tanggungan nafkah kita. Dia boleh jadi terbalik juga. Memang kita faham bahawa anak di bawah tanggungan nafkah si bapa. Ini secara amnya lah. Tetapi kita kata itu bukan selama-lamanya. Ia adalah selagi mana si anak belum membesar, belum berdikari, belum kahwin. Kalau dah kahwin saja boleh kita kata dia dah terputus. Dia bukan lagi di bawah tanggungan bapanya. Sebab kalau dia dah boleh kahwin, maknanya dia sudah berdikari, ya. Mana pula dia boleh kahwin tapi masih lagi di bawah tanggungan nafkah bapanya. Itu ada yang tak kena di situ, ya. Baik. Jadi anak di bawah tanggungan bapanya selagi mana dia belum besar, belum berdikari dan belum kahwin. Kalau dah berkahwin, maka dia bukan lagi di bawah tanggungan nafkah bapanya. Demikian juga kita kata si bapa bukan di bawah tanggungan si anak. Itu memang jelaslah. Tetapi andai kata si ayah sudah tidak lagi mampu berdikari, seperti mana kalau dia sudah tua, si ayah sudah tua, sudah uzur, maka waktu itu kalau dia sudah tidak mampu menampung dirinya, kalau si ayah tidak mampu menyediakan makan minum untuk dirinya, pakaian, tempat tinggal untuk dirinya, di sini persoalan.
siapa yang bertanggungjawab untuk menyediakan nafkah untuk si ayah itu? Rata-rata mungkin menganggap bahawa si ayah boleh meminta bantuan daripada pusat zakat dan sebagainya. Itu kalau kita pada hari ini kita faham macam itulah. Tetapi percaya atau tidak, orang pertama yang bertanggungjawab untuk menanggung nafkah si ayah itu adalah si anak-anak lelaki dia lah, sekiranya dia mempunyai anak-anak lelaki. Anak lelakinya adalah orang pertama yang bertanggungjawab untuk menanggung nafkah bapanya itu. Ya. Siapa lagi yang patut bantu si ayah kalau bukan si anak? Sebelum orang-orang luar, jauh sekali, ya, pusat zakat dan sebagainya. Boleh kita kata pusat zakat sepatutnya datang, kalau dalam senarai itu dia letak di bawah sekali. Sebab orang zakat ni dia tak ada apa-apa hubungan dengan si bapa. Jadi patutnya orang yang dekat yang datang bantu, bermula dengan anak, adik-beradik dan sebagainya, sebelum orang jauh seperti pusat zakat dan sebagainya. Jadi ini satu perkara lah yang boleh kita ambil perhatian, ya. Lagi-lagi pada zaman sekarang ni lah, ya. Baik, juga daripada hadis yang ke-6 ini dapat kita ambil faedah bahawa dalam amal ibadah, termasuklah dalam bab sedekah, masing-masing dengan niat masing-masing, ya. Jadi kita perhatikan ketika mana si bapa, iaitu Yazid dalam hadis yang ke-6 tadi, dia keluarkan sedekah dia atau dikeluarkan wang dinar dia dengan niat untuk nak bersedekah, sedangkan dia tak niat untuk nak bagi ke anak, ya. Dia kalau boleh nak bagi ke orang lain, kita boleh fahamlah kenapa dia niat macam tu, ya. Kerana mungkin dia melihat bahawa kalau boleh dia nak bantu orang lain, macam itulah, ya. Boleh kita faham niat si bapa, iaitu Yazid tadi, ya. Dia niat dia nak bantu orang lain lah, ya. Dia melihat bahawa ini satu peluang untuk dia nak bantu orang lain. Kalau hubungan anak beranak ni dah biasa, ya. Kalau si bapa membantu si anak itu dah biasa, ya. Jadi dia melihat kali ini dia nak bantu orang lain lah pula, macam itulah kiranya, ya. Baik, dengan niat dia nak bersedekah tadi tu, dia tetap mendapat pahala sedekahnya itu, walaupun kesudahannya ialah seperti yang kita tahu, akhirnya duit dinar sedekah dia itu sampai kepada anak dia, sedangkan dia terus terang kata, bukan kau yang aku nak sedekah, aku ni bukan kau yang aku nak bagi, ya, aku tak nak bagi sedekah aku ni pada engkau. Si ayah kata macam tu terus terang, ya, tanpa berlapik dan sebagainya. Baik, tetapi itulah, masing-masing dengan niat masing-masing. Dan ini sangat berguna, ya, pada zaman kita, khususnya dalam situasi di mana mungkin, ya, banyak kita dengar di mana seseorang itu bersedekah kepada pihak yang dikira layak, ternyata bahawa pihak yang menerima sedekah itu tidak seperti yang disangka. Ini dalam contoh yang lain, ya, tidak berkait dengan hadis kita secara khasnya. Dalam contoh yang lain lah, kita bersedekah, kita jumpa orang yang kita nampak macam orang susah dan sebagainya, kita bagi dia sedekah kita, atau kita bagi dia zakat kita. Rupa-rupanya pihak penerima itu sebenarnya tak layak. Rupa-rupanya dia kaya misalnya. Rupa-rupanya dia pada hari ini dipanggil scammer. Dia pembohong. Dia berpura-pura je susah. Tetapi sebenarnya dia tak susah pun, ya. Jadi hadis ini boleh membantu kita, memberi pencerahan kepada kita, iaitu asalkan niat kita bila kita bagi duit tu untuk sedekah, yakinlah bahawa pahala sedekah itu sudah terjamin bagi kita. Apa kesudahan berlaku kepada duit kita itu bukan urusan kita. Itu di luar
di luar keupayaan kita. Kita dah melakukan apa yang terdaya, iaitu bila kita serahkan, kita dah memang niat kita untuk nak bagi sedekah. Soal sama ada benar-benar duit kita tu sampai kepada orang yang layak atau tidak, itu di luar kawalan kita. Seperti yang contoh kita bagi tadi, bila kita bagi duit sedekah kita tu, kita ingat orang tu orang miskin, tapi rupa-rupanya dia penipu, dia scammer, ya, dan sebagainya. Adakah kita tahu benda itu bila kita bagi sedekah kita? Jawapannya tidak. Jadi adakah kita akan dipersalahkan? Boleh dipersalahkan, dikira bersalah, dikira cuai dan sebagainya? Jawapannya tidak. Ya. Kerana masing-masing dengan keupayaan masing-masing. Bila kita nampak dia, kita hukum pada zahir, kita tak boleh nak hukum orang dengan niat. Mana kita boleh tahu niat dia nak scam, niat dia nak bohong dan sebagainya. Kita tak mungkin dapat tahu benda itu. Ya. Baik. Jadi ini satu kaedah yang sangat berguna untuk kita dalam amal ibadah kita, atau dalam bab kita bersedekah secara khasnya. Cukup kita menghukum seseorang itu pada zahirnya. Kita tak perlu nak soal siasat, kita tak perlu nak kaji, kita tak perlu nak tengok rumah dia, nak tengok pekerjaan dia, nak kena tengok slip gaji dia dan sebagainya. Itu semua tak perlu sebenarnya. Cukup dengan kita menghukum seseorang itu secara zahirnya, ya. Tetapi ada juga kadang-kadang kita berdepan dengan situasi, ya, di mana saya kira lah mungkin ramai yang turut merasakan hal ini juga. Hari ini bila Allah buka segala macam nikmat, Allah buka semacam pintu rezeki atas kita semua, atas kebanyakan masyarakat, ya, di mana pada hari ini segala apa tu dah mudah, ya. Tidak seperti pada zaman dahulu, ya, di mana pada zaman dahulu manusia hidup susah. Tapi pada hari ini alhamdulillah, ya, Allah buka pintu rezeki, Allah buka pintu nikmat, di mana seseorang itu mudah untuk nak dapat makan minum, mudah nak dapat pakaian, mudah nak dapat tempat tinggal. Tidak seperti dahulu. Pekerjaan pun senang, ya. Boleh kerja, tinggal tak nak je kerja, ya. Tetapi kita, ini atas pemerhatian saya lah secara peribadi, di mana mungkin ramai di luar sana merasakan bahawa pada hari ini susah nak jumpa fakir miskin, ya. Kenapa? Ini pada pandangan sebahagian lah. Dia melihat seorang itu dah ada kenderaan, dah ada rumah, dan secara relatifnya makan minum semua orang cukup. Jadi pada pandangan dia tak ada fakir miskin pada hari ini, paling tidak di Malaysia lah, ya. Jadi timbullah persoalan, kalau aku nak bayar zakat, aku nak bayar sedekah, dia kena cari di luar negara pula. Dia nak kena cari di mana-manalah negara-negara yang susah dan sebagainya, negara yang bergolak, atau di Palestin, atau hari ini di Syria, di Yaman, atau di negara-negara Afrika dan sebagainya. Ada yang berpandangan macam tu, ya. Sedangkan kita kata kesimpulan yang kita buat tadi tu, bahawa di negara kita tidak ada fakir miskin, itu kurang tepat, ya. Kurang tepat, kerana realitinya ramai sahaja orang-orang susah di sekeliling kita. Kalau kita melihat secara dekat, kalau kita mengamati situasi di sekeliling kita lah, ya. Bahkan barangkali ada dalam kalangan ahli keluarga kita sendiri yang susah, dan memang sewajarnya kita membantu ahli keluarga kita terlebih dahulu sebelum kita nak fikir untuk nak bantu orang yang bukan daripada kalangan ahli keluarga. Kerana dari segi keutamaan, ya, kalau dalam bab
zakat dan sedekah. Di sini persoalan, siapa yang paling layak menerima zakat dan sedekah kita? Kita kata kaedahnya al-aqrab fal-aqrab. Orang yang paling dekat sebelum yang lain. Ya. Jadi kalau kita lihat dari sudut orang yang paling dekat dengan kita siapa? Ahli keluarga kita lah, adik-beradik kita dan sebagainya. Tetapi dengan syarat yang kita sebut tadi, dia pastikan bahawa dia bukan daripada kalangan orang yang di bawah tanggungan nafkah kita. Itu syarat dia, ya. Tapi dari segi kalau dia ahli keluarga, maka dialah yang paling utama untuk menerima zakat atau sedekah kita sebelum orang yang jauh. Jadi ini satu perkara yang saya kira ramai yang mungkin kurang beri perhatian, ya, sehingga timbul bermacam-macam kekeliruan lah, ya, dalam bab ni. Jadi kita kata, ya, kita hukum secara zahir satu, kemudian hendaklah kita dahulukan orang yang paling dekat dengan kita sebelum yang jauh, ya. Jadi kita pilih dari segi, ya, kedudukan, daripada kalangan, ya, adik-beradik, daripada kalangan anak beranak, ya, mereka ni yang patutnya didahulukan daripada kalangan jiran tetangga, daripada kalangan, ya, ahli karyah, ya, penduduk taman. Mereka ini yang didahulukan sebelum orang yang jauh, ya. Kemudian itulah, ya, asalkan kita dah niat, bila kita keluar bayaran duit kita tu, kita dah niat sedekah, maka insya-Allah, ya, kita tak perlu nak risau, ya, sama ada duit kita tu benar-benar sampai kepada pihak yang memerlukan atau tidak. Itu semua, ya, itu bukan, ya, di bawah di bawah kemampuan dan keupayaan kita, ya. Cukup dengan niat sedekah tu dah dikira tertunai, ya. Baik. Ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, ya, sidang penonton yang dirahmati Allah, saya ingat mungkin kita boleh berhenti di situ, ya. Kerana kalau nak ikutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-7, dia agak panjang, jadi mungkin, ya, mungkin kita tangguhkan sehingga ke kuliah yang berikutnya, insya-Allah. Baik, jadi ikhwah, sampai di situ sahaja untuk kita pada malam ni. Kita akhiri dengan tasbih kafarah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.